Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM, dan murid-murid kita di rumah sana mesti dah bersedia dengan kertas, gunting, gam dan sebagainya untuk kita mulakan projek kita pada hari ini, cikgu. Boleh kita mulakan? Okey. Silakan, cikgu. Baik. Jadi sebelum kita mulakan, kita balik semula kepada lakaran kita tadi. Okey. Lakaran kita tadi. Dan lakaran tu saya dah jelaskan apa bahagian yang kita nak buat. Apa bahagian kita nak buat. Okey, ini kita merujuk kepada lakaran ceraian. Ataupun di setengah pakai tu telerai. Telerai. Jadi sekarang ni kita nak buat yang besar dululah. Yang besar dulu. Memang kita nak buat yang besar dulu projek kita, sebab apa? Main kita iaitu segitiga. Segitiga. Main kita ataupun keutamaan kita segitiga, sebab di situlah kita nak letak Iklan tu. Kalau tak ada segitiga tu, tak ada makna je yang lain kan. Betul. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada kita nak buat mock-up segitiga ni, jadi kita nak tengok dulu dia punya apa dia panggil, hamparan dia. hamparan. Kalau tengok dekat skrin situ, ada skrin tu, ada dua hamparan yang saya dah bina di situ, iaitu blok segitiga, prisma dan juga bingkai. Hari ni kita nak ajak Aiman buat keras tangan sikit lah. Bukan kerja keras tangan, keras tangan keras sikit. Tangan sikit. Sebab kita dah lama dah tak buat kerja. Jadi keraslah sikit tangan kita. Okey. Jadi di sini saya dah sediakan. Ini adalah lakaran hamparan. Okey. Hamparan kita dah siap dengan garisan yang disediakan di sini. Dah siap potong. Sebab tadi saya kata keselamatan. Baik, cikgu. Keselamatan, jadi kita jagalah. Sebab kalau pelajar di rumah, dia boleh minta teman daripada ibu bapa. Ya. Ibu bapa. Di sekolah, pastikan ada guru. Jangan sendiri-sendiri. Nanti luka, susah. Jadi kita akan buat, kita akan lipat. Kita akan lipat hamparan kita ni tadi, nak jadikan dia sebagai blok segitiga. Okey, cikgu. Blok segitiga. Okey, saya bagi pada Aiman satu. Okey, terima kasih, cikgu. Saya akan buat satu. Okey. Saya akan buat satu. Jadi di sini saya akan tunjukkan teknik dia. Macam mana cara kita nak lipat supaya dia nampak kemas, cantik. Kemas dan cantik. Sebab bila kita nak membuat sesuatu produk ni, dia nak nampak lebih, kita nampak bendanya murah. Kertas keping je. Ya. Kertas A4 saja. Tapi bila kita buat nampak kemas, cantik, orang kata, ini macam bahan mahal ni. Oh, ini real ni. Ini dia. Okey. Okey. Jadi bila kita nak lipatkan kertas ni, kita perlu gunakan pembaris besi. Ataupun boleh juga gunakan kayu blok, kayu blok, supaya kita boleh lipat dengan mudah. Okey. Saya nak tunjuk, tak nampak mungkin atas meja. Cuma apa yang saya nak gambarkan sini, mana kita ada garisan yang kita dah buat. Okey, garisan ni cikgu. kita dah buat. Garisan kita dah buat sini. Sekarang ni kita nak lipat ikut garisan. Okey. Jadi saya tunjukkan teknik dia. Supaya dia nampak lebih cantik, kemas. Jadi kita akan letakkan pembaris atas garisan itu. Oh, sebelum tu Aiman, maklumlah kena pakai teropong. Okey, cikgu. Saya tak nampak garisan nanti. Okey. Jadi kita akan lipatkan kertas ini. Kita naikkan kertas ni supaya dia ikut garisan ni. Itu teknik dia, cikgu. Ini teknik dia. Jadi dia akan ikut garisan yang kita buat. Jadi kita boleh lipatkan terus. Dan kalau Aiman perasan, dia dah jadi tulang. Keras. Betul, cikgu. Dia jadi keras. Kalau kertas biasa tu kita lembik. Tapi bila kita dah buat tertulang ini, tertulang ini dia jadi Keras. Okey. Jadi kita akan lipat lagi. Kita akan lipat lagi bahagian yang lain. Tak pembaris. Tak pembaris. Tolak je. Tekan je, cikgu. Tekan. Jangan lipat terus. Jangan lipat terus. Sebab apa? Kalau lipat terus, kita tahu pembaris ni dia ada ketebalan dia. Dia akan ganggu. Kita akan betulkan. Okey. Kemudian kita akan lipat lagi supaya dia dapat bentuk 3 segi yang kita nak. Ikut je garisan tu. Ikut je garisan yang kita buat tu.
Okey, baik. Okey. Ini lepas pada ni saya boleh suruh Aiman cuba. Boleh? Boleh cuba. Okey. Saya bagi pembaris. So, Okey, kita dah dapat dah 3 segi. Oh, okey cikgu. 3 segi. Nampak kemas sebab dia ada tulang dia. Bila kita pegang, dia tidaklah keras saja. Dia akan keras saja. Okey. Daripada sekeping kertas cikgu boleh jadi segitiga cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi cikgu, macam murid-murid kita di rumah tu perlu tak mereka ni pandai, orang kata daripada sudut kiraan tu nak kena sama, nak kena tepat sebagainya baru boleh menghasilkan. Kalau kalau kita buat mock-up, kita tak perlu sangat kira tepat sangatlah. Tapi kalau kita nak dapatkan mock-up yang cantik, perlu ada ukuran yang kita perlu buat. Supaya dia bertemu nanti. Kalau tidak tak bertemu dia punya garisan tu. Okey cikgu. Garisan dia tak bertemu. Saya pun dah siap cikgu. Sekejap je, saya ajar sikit je. Okey cikgu. Dapat banyak ni. Ini anak murid cemerlang ni. Alhamdulillah. Anak murid cemerlang ni. Baik. Okey. Ini dah siap cikgu, seterusnya. Okey, sekarang bila dah siap, kita nak lekatkan dia. Kita nak cantumkan dia supaya dia kekal. Kita kekal, saya lipat dekat ujung ni. Okey, kita akan menggunakan gam ya. Okey. Sini ada gam ya. Sini ada gam. Jadi saya nak gam lah. Aiman pun ada satu gam di sini. Saya dah bagi, dah sediakan. So kita akan mula melekatkan kertas ni tadi. Kita cantumkan. Kita guna bahan-bahan yang mudah yang ada kat rumah je ni Aiman. Kita tak payah nak guna barang-barang yang nak tunggu beli mahal-mahal, tak payah kita pakai yang sedia ada. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok yang saya buat ni, saya dah letak gam. Aiman saya dah letak gam. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak lekatkan dia. Kita ada masalah di ujung ni, kita boleh lekat. Okey. Ujung ni kita boleh lekat. Dan di ujung sini kita boleh lekat. Tapi macam mana kita nak lekat di bahagian tengah ni? Betul juga cikgu. Macam mana nak tekan? Macam mana nak tekan? Kalau tekan dia kemik masuk dalam. Betul. Macam mana kita nak buat? So kita ambil pembaris ni, kita masukkan ke dalam. Masukkan ke bahagian dalam. Masukkan bahagian ke dalam ya. Jadi pembaris kita masukkan bahagian dalam dan kita rapatkan tempat kita nak tekan tu. Jadi dia tak boleh tekan lah cikgu. Boleh tekan, dia tak kemik lah. Ini antara teknik yang saya nak tunjuk kepada murid-murid di rumah supaya kita buat sesuatu mock-up tu dia kemas cantik. Kemas cantik. Kemas cantik. Jadi maknanya dengan bahan yang murah kita nampak benda tu kemas dan cantik Jadi dia dekat. Cikgu, macam saya ni kira lulus ke tak lulus cikgu? Itu dah lulus tu. Lulus cemerlang. Okey, baik. Lulus cemerlang Okey. Jadi kita akan untuk seterusnya cikgu? Okey. Kita akan selesaikan bahagian tepi bahagian tepi ni kita rapatkan dia punya penutup. Penutup dia. Kita tutupkan dia supaya dia jadi segitiga. Okey. Jadi kalau murid-murid kita di rumah pun boleh juga buat bersama-sama dengan kita. Ya, boleh. Kita lekatkan. Okey cikgu. Dia dah lekat Jadi kalau pakai gam macam ni cikgu, dia mungkin kena lambat sikit lah. Lambat sikit. Kalau kita yalah, ada kesabaran lah kita buat kerja tu. Selalunya pelajar ni yang selalu dia tak jadi, kenapa? Sebabnya dia nak cepat siap. Okey. Bila dia nak cepat siap, jadi benda tu tak jadilah. Betul? Jadi maknanya kita kena buat benda ni secara kata dia berhemah dan juga dengan cermat. Jadi maknanya dia akan dapat hasil yang cantik lah. Baiklah. Okay. Jadi cikgu, bila kita orang kata dah siap menampal orang kata segitiga ni cikgu. Okey, ini orang kata macam ni betul tak cikgu? Betul. Memang kemas. Memang kemas, cantik. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita nak kena siapkan 4. Ya, kita kalau ikutkan lakaran kita perlukan 4. Okey. Perlukan 4. Dan sebelum tu kita ada lagi satu. Ada lagi satu cikgu? Kita perlu buat bingkai. Okey. Sebab dia yang pertama dia punya segitiga. Yang kedua kita perlu buat bingkai dia. Okey, bingkai pun saya ada di sini. Okey, jadi kita buat dia punya bingkai dia. Saya pun dah buat dia punya hamparan dia. Hamparan dah potong, dah ada tanda di sini.
Dah ada tanda garisan semua. Ini kita akan lipat sama-sama. Okey, boleh Okey. cikgu? Ni mana ini kira struktur yang paling penting sekali cikgu Ya. Sebab mana kalau orang kata kita dah siapkan badan dia ataupun bingkai dia dengan baik cikgu, barulah kita dapat Baru kita boleh menghasilkan orang kata papan iklan kita dengan iklan baik. kita ya. Okey cikgu. Kita akan lekatkan dia. Baik cikgu. Selain daripada gam mungkin ada lagi yang murid-murid kita boleh gunakan, tapi paling mudah sekali gam lah cikgu Paling mudah gam. Bukan kenapa kita guna gam ni? Sebab gam ni boleh digunakan untuk buat benda lain pula. Okey. Tampal-tampal, Jadi pelajar tu tak payah nak suruh mak ayah, benda suruh mak ayah beli yang lain. Jadi Senang. sekarang dalam keadaan sekarang ni kita kena guna apa yang ada. Apa yang ada. Tapi kalau nak guna juga benda yang lain, boleh kita gunakan glue panas. Oh, boleh juga cikgu. Kita ada tunjuk dalam segmen bahan tadi. Glue panas kita boleh pakai. Kita boleh pakai gam yang kering cepat. Gam yang sekarang ni apa? Letak je lekat terus habis. Gam cepat lekat Ataupun kalau kita nak gunakan plaster ataupun pita. Tip pun boleh juga. Tip pun boleh. Tapi nampak macam cacat sikit lah kan. Sebab kita nak buat papan iklan. Tengok-tengok dia punya model dah cacat. Macam mana kita nak buat kan papan iklan dia. Okey cikgu. Maknanya cikgu dia asal daripada satu kertas yang lembut. Ya. Lepas tu boleh jadi satu kertas yang keras Ya, cikgu. boleh jadi kertas yang keras. Sebab tadi cikgu sebut ada tertulang cikgu. Ada tertulang. Tertulang. Kita Itu yang menguatkan. Ya, itu yang menguatkan. Jadi kita tak perlu lagi pakai kotak yang tebal. Kita just pakai kertas yang nipis saja dan ada tertulang dia. Dan dia boleh kita cantumkan. Cantumkan dia. Okey cikgu. Okey. Ini kalau orang kata nak buat kotak hadiah pun boleh cikgu. Boleh. Dia biasanya kalau inilah cara dia. Ini boleh jadi satu perniagaan sebenarnya. Kita dah buat hamparan ni lipat cantum. Cuma saya gunakan kaedah gam. Ada setengah kotak tu dia just main lekat saja. Selitkan saja. Okey. Jadi cikgu, alhamdulillah saya dah dapat siapkan kotak kita ni cikgu. Okey. Jadi kita dah dapat menghasilkan satu dan juga dua unit sebagai bingkai utama dia cikgu. Baiklah. Bila kita dah siapkan bingkai, apa lagi yang perlu kita buat cikgu? Okey, kita perlu ada tapak dia. Tapak dia? Perlu ada tapak. Okey. Tapak bawah dan tapak atas. Tapak bawah dan tapak atas. Saya pun ada lagi. Saya buat lagi. Satu lagi. Satu lagi. Hamparan di sini, iaitu tapak. Bahagian tapak dia. Okey, yang paling penting cikgu kita kena buat lakaran dulu Ya, dan kita gunting dulu. Gunting, gunting. Kita buat hamparan dia. Lepas tu baru kita lipatkan dia. Lipat. Baik cikgu. Maknanya prosesnya pun macam biasa sama juga Proses cikgu. yang sama. Proses yang sama tapi item yang berbeza. Item yang berbeza. Proses dia sama saja. Kita lipat dan juga kita cantumkan dia. Tapi saya nampak kat sini cikgu dia ada lubang lah cikgu. Ada lubang. Nanti kita kena tebuklah nanti lubang ni. Okey. Kita tebuk lubang Oh, mungkin ini yang kita nak gunakan untuk pusingkan kotak 3D kita tadi cikgu. Okey. Ya? Baiklah. Macam kita buat kuih pula ini sambil lipat, sambil kita bercerita. Sebenarnya senang je nak buat mock-up ni. Mock-up ni senang saja kita nak buat. Yalah, murid-murid kita kat rumah pun cikgu dapat mengisi masa lapang, waktu cuti sebagainya. Boleh juga buat aktiviti bersama dengan adik-beradik di rumah, betul cikgu? Ya, betul. Okey, Sebab dia cikgu. boleh buat tidak perlu kawasan yang betul-betul lapang. Ada satu meja pun cukup dah. Dah memadai. Memadai. Okey. Dengan bantuan ibu bapa. Dia tak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti dia membahaya. Nanti kita takut bahaya kepada murid kita. Tambah pula bila guna gunting, guna pisau dan sebagainya gunting, cikgu kan? pisau. Jadi maknanya ada nanti bahaya pada pelajar kita lah. Okey, baik cikgu. Okey. Kita nak siapkan sikit lagi bahan kita. Siap bahan. Aha. Okey. Ni garisan saya sikit lagi. Okey cikgu.
Ini saya dah siap tebuk dah cikgu tadi. Tapi tak tahu okey ke tak okey lubang ini. Sebab dapat terherut sikit lah cikgu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab ini yang kita buat ialah mock-up. Oh, mock-up. Bila mock-up, kita jangan takut erot ke, kita jangan takut dari segi kesilapan. Sebab bila kita kesilapan tu kita boleh baiki semula. Baik. Bila kita membuat model nanti. Cantik cikgu. Jadi kita dah siap dah bingkainya. Ni bahagian kanan dan kiri dan ni bahagian atas dan bawah. Atas dan bawah. Dan ni bahagian tengah. Bahagian tengah. Okey. Okey cikgu. Okey, sekarang kita perlu ada cukup korom dia. Baik. Cukup korom dia kita perlu ada, kalau tengok dalam kita punya lakaran kita tadi. Lakaran kita tadi kita perlu ada 4. Kita perlu ada 4. Ya, perlu ada 4. Baik, cikgu. Jadi kita kena buat magic sikit. Magic sikit. Kita buat magic. Kita perlu ada 4 segitiga. 4 segitiga. Okey. Baik, cikgu. Jadi sementara kita nak siapkan bahan-bahan kita ni cikgu untuk kita nak komplitkan, apa kata kita rehat sekejap. Okey. Dan murid-murid kita pun masih lagi terkial tu. Nak buat projek kita hari ni dan kita tengok siapa yang buat lagi cantik, right? Dan kita berehat seketika, kembali selepas ni Didik TV KPM. Okey.